Okey, seorang tadi aku tak silap saya apa ni, uh, Fakrul kot. Farid Daniel. Fakrul ada ni ha. Minta maaf Fakrul lah. Okey. Kita dah berada di minggu yang kelima. Dan kalau ikutkan kos online, kita minggu kelima ni kita akan mula konsep baru lah, iaitu konsep perkataan bahasa, minta maaf lah ni. Okey, kita akan mulakan konsep baru, iaitu konsep perkataan bahasa Arab. Cuma sebelum kita mulakan untuk konsep perkataan bahasa Arab ni, saya nak merujuk sikitlah nak merujuk sikit kepada video-video yang telah kamu hantar sebab kita 2 minggu yang lepas sebelum cuti kita melaksanakan PDP online ya. Jadi PDP online ni PDP bukan masuk PDP yang tidak bersemuka ni, dia memerlukan interaksi antara dua pihak. Maknanya saya mengajar dan kemudian kamu akan respon. Itu ciri-ciri PDP lah. Itu ciri-ciri PDP, ciri proses pengajaran dan pembelajaran. Cuma bila kita katakan online ni, maknanya dia ada dua cara. Satu secara bersemuka macam sekarang ni, ini bersemuka, dan kemudian yang kedua ialah secara tidak bersemuka. Ini saya terang kepada kamu supaya kalau mak bapak kamu tanya Jadi untuk 2 minggu yang lepas sebelum kita cuti, saya melakukan PDP secara tidak bersemuka Saya buat video dan kemudian saya bagi link kepada kamu dan kemudian kamu tengok, kemudian kamu respon kepada saya menggunakan aplikasi WhatsApp dan juga kerja-kerja yang kamu lakukan So itu adalah kita panggil transaksi antara guru pensyarah dan juga pelajar Jadi itu cara yang apalah. So bermula minggu ni saya masih tetap akan menjalankan, kita masih lagi dalam online, cuma saya ubah sikit kita akan berjumpa secara bersemuka selama 1 jam seminggu. 1 jam seminggu kita akan online So untuk minggu ni saya mulakan pukul 8 pagi lah untuk hari ni. Jadi untuk hari Jumaat nanti kita tak perlu bersemuka. Saya akan hanya bagi video saja dan kemudian saya akan bagi aktiviti. So dengan aktiviti tersebut kamu boleh buat selama sejam tu kan. Kamu buat semasa hari Jumaat pukul 8 tu. Jangan buat waktu lain. Kan korang buat waktu lain kan mak kau suruh masak kau. Dan seorang lagi kan nak dukung adik, nak mandikan adik apa semua. Jadi buat masa pukul hari Jumaat pukul 8 hingga pukul 9. Ada kerja untuk kamu Jadi sejam kita akan bersemuka secara online dan kemudian untuk aktiviti seterusnya 1 jam yang kedua kamu akan buat kerjalah latihan pengukuhan. Okey. Sebelum tu saya nak tanyalah, ada apa masalah tak pasal video dan juga kerja? Tak ada. Tak ada masalah Okay. Ya, alhamdulillah. Ada siapa yang tak ada line ke apa semua ke? Bagi yang tak hantar kerja apa semua? Terlupa ke apa ke, ada masalah ke? Tak ada ada masalah lain tak? Tak ada Okey, kalau tak ada masalah lain, alhamdulillah. Jadi saya nak recall balik sebelum kita masuk kepada konsep perkataan bahasa Arab. Kita nak recall balik kita punya pelajaran yang lepas-lepas, iaitu konstruk huruf Arab Jadi kita dah pun selesai 28 huruf hijaiyah. Ada yang tak ingat ke? Ada yang lupa ke? Sabiah, mana video ni? Mana kamera kau? Jadi saya ulang saja So kita ada 28 huruf hijaiyah. Jadi 28 huruf ni alif sehingga ya cuma hamzah, lam alif dan juga ta marbutah itu adalah huruf-huruf tambahan Hamzah adalah wakil alif ketika menerima baris. Kemudian lam dan alif ialah lam alif adalah gabungan dua huruf iaitu lam dan juga alif. Dan kemudian ta marbutah
ialah ta marbuthah ni penting juga ta marbuthah ni ta yang bulat. Kalau ta senyum tu ta bulat kan, ta buka tu, tapi ta bulat ni dia adalah nanti kamu akan belajar, kemudian kita akan belajar dalam konsep perkataan, dia ada guna dia ta marbuthah ni, dia ada simbol dia. Jadi kita ulang balik, alif ba ta sehinggalah ya. Kemudian kita belajar apa? Kita belajar cara-cara menyebut. Jadi untuk bahasa Arab ni, kamu nak tak nak kamu kena hafal jugalah huruf tu. Kalau kamu tak hafal huruf tersebut, dia akan jadi masalah, akan jadi masalah. Jadi kalau berdasarkan video-video yang kamu hantar ni, saya rasa tak ada masalah. Saya menganggap semuanya telah apa kita kata telah clear lah, telah apa menyebut tu, alhamdulillah lah. Tapi tetapi dia bila online tu masalah dia. Bila tak bersemuka ni, apa masalah dia? Masalah dia takut kamu tulis huruf tersebut sebelum kamu rakam tu, kamu tulis contoh dia ta di atas ta tu kamu tulis TA. Kamu baca yang tu, kamu tak baca ta di atas ta. Nampak? So yang tu yang itulah yang saya risaukan. Dekat situlah titik di mana kamu boleh, bukanlah kata kelentong saya tak. Mana dekat situlah titik yang boleh menyebabkan kamu terlepas untuk menguasai konstruk huruf Arab. Ada ke yang buat macam tu? Kamu tulis H ke, FI ke? Tak ada. Tak ada. Semua membaca direct daripada buku Okey. So kalau baca direct dari buku, alhamdulillah lah. So kita dah belajar huruf Arab, kemudian kita belajar baris pula. Baris di atas buka mulut, baris bawah menjokerkan bibir, kemudian baris depan memuncungkan bibir. Kemudian kita belajar tanwin pula. Betul? An, in, un. Buka mulut tapi di ujung dia ada bunyi n, tan, tin, tun, san, sin, sun. Kemudian kita belajar lagi apa? Tanda, iaitu ada 2 tanda dalam bahasa Arab vocational. Apa dia? Tanda apa? Sabdu lagi? Mati. Tanda sabdu dan juga tanda mati. Jadi tanda sabdu dan tanda mati ni 2 tanda, dia banyak kalau kamu buka Quran banyak tanda-tanda tu kan, tapi untuk bahasa Arab vocational 2 saja, iaitu tanda mati dan juga tanda sabdu. Jadi tanda mati ni, apa maksud dia tanda mati ni? Tak ingat dah. Apa maksud tanda mati ni? Bunyi tak ada Ustaz. Bunyi tak ada. Kamu tak boleh bunyikan dia. Kamu tak boleh bunyikan dia sendiri, tapi kamu kena letak huruf sebelum dia. Barulah boleh barulah boleh kamu apa kita kata kita bunyikan dia. Contoh nun mati, kamu tak boleh bunyikan tak boleh. Ba mati tak boleh. So kena letak. Contohnya alif di atas an. Alif nun mati di atas an. Alif ba mati di atas ab. Okey. Kemudian kita dah selesai huruf mati, kita belajar pula tanda sabdu. Jadi tanda sabdu ni apa dia? Tanda sabdu ni adalah apa? Bunyi huruf berbaris. Satu huruf tapi berapa bunyi? 2 kali bunyi. Satu huruf 2 kali bunyi. Contoh dia alif ba sabdu di atas ab. Bunyi yang pertama mati, kemudian ba di atas ba, abba. Contoh dia. Alif nun sabdu di bawah in, nun di atas na, inna. Bunyi yang pertama mati dan kemudian bunyi yang kedua huruf tu hidup. Inna. Contoh itu sabdu. Jadi sepatutnya dah selesai belajar baris atas, baris bawah, baris depan, kemudian tanwin, belajar dah tanda mati dan tanda sabdu, juga selesai semua 28 huruf hijaiyah, kamu sepatutnya dah boleh baca. Dan ditambah pula dengan kaedah daripada langit yang telah saya bagi kepada kamu. Ingat lagi tak kaedah daripada langit tu? Jangan beritahu orang itu kaedah tu percuma dalam kelas bahasa Arab Ustaz Sapuan dia dapat kaedah tu. Sebab saya dapat pun daripada langit. Dia turun daripada langit. Kau janganlah heboh lah dalam Facebook pula. Saya punya ustaz pergi langit jangan kan pengsan kan orang siasat dah tahu rumah aku lah siasat Jadi kaedah ni kamu boleh praktikkan untuk kamu membaca Al-Quran. Macam mana kaedah dia? Pertama sekali kita baca, kita sebut huruf dulu. Jadi untuk kita lebih kita apalah
Dia Google Meet sekarang dah tukar dia punya roman cek button pun payah. Okey. Okey, nampak tak? Nampak tak ada skrin? Nampak Okay. So sepatutnya kamu dah boleh baca dah perkataan ni Dah boleh baca perkataan ni. So kalau saya ulang balik Saya ulang balik bagaimanakah kita nak mengaplikasikan kaedah daripada langit ni. So step yang pertama, seorang tolong ingatkan saya apa step yang pertama? Sebut huruf dulu. Sebutkan huruf. Kenal huruf. Sebut semua huruf. Sebut semua huruf dulu. Kalau kat sini kita ada huruf apa? Huruf sama sebut dengan saya. Huruf apa ni? Mim. Huruf mim. Lepas tu huruf dal. Kemudian huruf ra. Kemudian huruf sin. Kemudian huruf ta. Semua huruf. Kalau macam dalam Quran tu buka aja ba sin mim alif lam lam ha alif lam ra ha mim nun alif lam ra ha ya mim. Sebut dulu. Sebut semua huruf. Dan saya dah ni lambat sangat tak apa. Biar lambat asal selamat. Jadi kita sebut semua huruf dulu. Dah selesai sebut huruf, apa step yang kedua? Sebut huruf yang berbaris. Sebut huruf yang berbaris. Jadi kalau ikutkan kita punya kalau ikutkan kita punya pelajaran huruf yang berbaris. Saya nak tanya satu soalan. Berapakah huruf yang berbaris dalam perkataan ni? 4. Ada 4 huruf yang berbaris. Okey. Saya nak tanya satu lagi. Apakah huruf yang berbaris? Mim. Ra, sin, ta marbutah. Betul? Okey, kenapa pula dal ni tak berbaris? Dia tanda apa ni? Mati. Dia tanda mati. Alhamdulillah. Semua dah kira macam menguasai lah. Tapi itulah Ustaz Safwan ni dia memang dia saka buruk je dia tak puas hati kalau anak murid dia cepat sangat menguasai je. Okey, jadi tak ada masalah. Teruskan lagi. Jadi step yang kedua tadi kita katakan baca membunyikan huruf yang berbaris. Kamu pun dah sebutkan pada saya tadi huruf yang berbaris ada 4 iaitu huruf mim, huruf ra dan huruf sin dan juga huruf ta marbutah. Jadi bagaimanakah nak membunyikan dia? Bagaimana nak bunyikan dia? Kita nak huruf yang kedua. Ma. Lepas tu? Ra. Kena panci sa. Dan kemudian tun. Betul? Ma, ro, ta, tun. Kita bunyikan dulu huruf kita bunyikan dulu huruf-huruf yang berbaris sahaja dulu. Ma, ro, sa, tun. Begitu juga kalau kamu buka Quran, Bismillahi Rahmani Rahimi. Yang tu dulu. Tapi janganlah kamu pergi kat surau, kamu pun buka mikrofon, kamu pun baca Bismillahi Rahmani Rahimi. Ahadulillahi Rabbi Alamina. Jangan buat kerja macam tu lah. Kamu tertangkap nanti So, dah selesai untuk step yang kedua, membunyikan huruf yang berbaris. Maka kita masuk kepada step yang ketiga. Betul? Buku ada kat korang kan? Semua ada kan? Jangan ada buku pula kaedah semua kat situ kan? Dah tulis kan? Okey, kita pergi kepada step yang ketiga. Apa dia step yang ketiga? Menyebut ataupun membunyikan huruf yang bertanda. Kemudian dalam kurungan apa dia? Pada masa yang sama, kenal pasti makhraj, iaitu tempat keluar. Makhraj ni bahasa Arab Ini dia punya dalam bahasa Melayu je ialah tempat keluar. Jadi bila kita kata tempat keluar, jadi kita sebut kat sini huruf yang bertanda. Jadi tanda ada 2, sabdu dan juga mati. Jadi dalam perkataan ini ada berapa huruf yang bertanda? 1. Apa dia huruf dia? Dal. Okey. Jadi kita sama-sama lah sebut huruf dal. Dal. Sambil tu pandang dekat siling rumah kau orang tu dal. Kau pandang siling rumah tu, rasa-rasa dekat mana huruf dal ni keluar?
Dal. Dal. Dekat mana? Ada Ada langit. yang keluar dekat langit. Oh, langit. Kau keluar kat langit, bukan dekat pipi. Dal. Ada yang keluar kat pipi tak? Tak ada, tak ada. Dal, tak ada. Dal. Kan semua keluar dekat langit. Lidah tu kamu letakkan dekat langit, betul? Dal, betul. Kemudian itu sebab bunyi ini keluar apabila terdapat dua benda bergesel. Itu sebab bila tepuk tangan dia berbunyi. Kalau bertepuk tangan sebelah aja macam ni ada bunyi tak? Tak ada. Jadi kau faham lah, maknanya dia tak nak lah kat korang tu, faham? Kau buat macam mana pun dia tak nak. Itu namanya bertepuk tangan tak berbunyi. Begitu juga dengan makhraj, apabila dua huruf ini tadi, iaitu lidah dan juga langit bersentuhan, maka dia akan keluar bunyi dal. Dal. Jadi kita pergi kepada step yang keempat. Nak menyebut dah ni, kita pergi kepada step yang keempat, maka kita ulang balik step yang kedua. Kemudian pada masa yang sama, ketika menyebut huruf mim ni tadi, ma bawa ke makhraj huruf dal, betul? Bawa ke makhraj huruf dal, maka kamu akan dapat bunyi mad ro sa tun. Mad ro sa tun. Okey, itu adalah kaedah dari langit dan juga kaedah membaca perkataan bahasa Arab yang sepatutnya insya-Allah kamu kuasai dah. Okey. Selesai. Jadi kita akan masuk kepada konstruk konstruk perkataan bahasa Arab. Jadi kamu boleh saya sebenarnya saya nak tunjukkan pula. Okey, nampak? Nampak? Clear Okey. Kalau clear, bagus. Okey, kita akan pergi dulu kepada aqsam al-kalimat. Aqsam al-kalimat. Jadi aqsam al-kalimat ni maksudnya di dalam bahasa Melayu apa dia? Maksud dia dalam bahasa Melayu ialah jenis-jenis perkataan. Jenis-jenis perkataan. Jadi jenis-jenis perkataan. Maksud dia kalau kamu buka mana-mana kitab Arab sekalipun, mana-mana kitab Arab sekalipun, dia hanya ada 3 jenis perkataan sahaja. 3 jenis perkataan sahaja. Saya nak tanya kamu lah, sebelum kita pergi lebih jauh. Kitab Arab yang paling banyak muka surat yang korang baca, ataupun bukan kitab Arab lah, kitab bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, novel ke, paling banyak yang korang pernah pegang, berapa muka surat? lebih. 100 lebih? Emang? Aisyah, berapa buku surat yang novel yang kau pernah baca? Paling apalah? Banyak. 500 lebih. 200 lebih? 5. Rabi'atul Adawiyah. Berapa buku surat kau pernah jumpa buku paling tebal? Berapa buku surat? 100 lebih. 100 lebih? Saya Merah? tak baca sampai Tak apa. Tak payah baca, tak apa. Biasa membaca tu dalam kalangan orang Melayu dia kurang. Biasa. Orang Melayu ni dia suka tengok. Tak percaya tengok. Sebab orang Melayu ni kalau pukul 7 malam tu kan, penuh depan TV. Dia tak baca, dia tengok. Itu kelebihan orang Melayu. Merah, berapa buku tebal paling kau jumpa? Apa paling tebal yang kau pernah jumpa? 1170. 1170? wow. Buku apa tu? Kamus ke apa? Novel. Oh, novel, ya Allah. Kalau akulah 1170 tu, rasa 3 bulan pun tentu habis ke dah. Setahun dah. Dah habis pandemik pun belum tentu lagi aku habis novel tu. Linda, kau berapa banyak buku yang kau pernah baca? Paling tebal? Kau pernah baca lah, pernah tengok lah. 200 lebih. 200 lebih. Itu novel ke surat khabar ke apa? Surat khabar jarang 200 lebih.
itu novel lah kalau Juz Salun yang panjang-panjang ni novel lah. Jadi nak bagi tahu pada kamu dalam bahasa Arab walaupun berapa ribu muka surat pula. Merah kata tu 1000 lebih. Linda kata 200 lebih, Ammar kata 100 lebih, Aisyah kata 100 lebih. Dalam bahasa Arab, buku yang paling tebal lah yang pernah saya baca, bukan pernah saya tengok, pernah saya baca, iaitu Tafsir Sya'rawi. Sya'rawi ni salah seorang daripada ulama Azhar. Dia punya muka surat tak berapa banyak sangatlah, 10,876 muka surat. 10,876 muka surat. Berapa banyak tebal muka surat sekalipun lah, dan berapa ribu patah perkataan sekalipun, termasuklah Al-Quran yang ada 614 muka surat tu, dalam buku tersebut akan hanya ada 3 jenis perkataan sahaja. Akan hanya ada 3 jenis perkataan sahaja. Banyak macam mana pula? Kita akan hanya ada 3 jenis perkataan sahaja, seperti yang kamu tengok dalam dalam skrin ni. Seperti yang kamu tengok dalam skrin ni, ini sahajalah jenis-jenis perkataan yang ada dalam buku bahasa Arab. Tak ada lebih, tak ada kurang. 3 jenis ni sahaja. 3 jenis ni sahaja. Jadi untuk bahasa Arab 1 bagi pelajar-pelajar diploma Vocation Malaysia semester yang ketiga, kamu akan belajar 3 jenis perkataan ni sahaja, dan kemudian saya telah klasifikasikan kepada beberapa yang saya tak belajar. Kita tidak akan belajar semua. Kita tidak akan belajar semua, kita hanya akan belajar sebahagian sahaja daripada keseluruhan perkataan. Jadi kita tengok kepada jenis perkataan yang pertama. Nampak tak highlighter saya, nampak tak? Hello, Assalamualaikum. Ada lagi tak dalam ni? Nampak. Nampak dia bukan apa. Kalau tak nampak beritahu Okey. So untuk jenis perkataan yang pertama, kita tengok kat sini, dia adalah dalam bahasa Melayu dia kamu boleh baca dah kata nama. Tetapi di dalam bahasa Arab sama-sama sebut dengan saya al-ismu. Sama-sama sebut dengan saya al-ismu. Tak payah on apa pun, tak payah on phone pun tak apa, tapi kamu sebut sama-sama dengan saya al-ismu. Okey, jadi al-ismu ni dalam buku, ada siapa-siapa jumpa tak? Saya sebenarnya buku saya telah diambil oleh pelajar Mekah. Jadi kemudian pelajar Mekah tu dia tak pulangkan lagi. Jadi bila tengok pandemik ni tak dapat ambil lagi. Ada siapa-siapa perasan tak al-ismu ni? Dekat muka surat mana? 21. 21. Okey, terima kasih lah. Saya tak perasan lah siapa yang cakap tu. Terima kasih. Muka surat 21 al-ismu. Okey. Sama-sama sebut dengan saya al-ismu. Ma makna al-ismu? Al-ismu ialah kata nama. Kata nama. Bilughatil Malayuiyah, ia kata nama. Jadi bila kita katakan kata nama, maksud dia adalah al-ismu. Jadi contoh-contoh kata nama seperti yang saya nyatakan dekat bawah ni. Dia ada kata ganti nama, itu semua kata nama. Contoh kata ganti nama, saya, kita belajar dalam bahasa Melayu dulu saya, kami, kan. Dia, engkau, itulah kata ganti nama. Dalam kategori al-ismu. Kemudian nama orang. Nama orang ni biasalah. Contohnya Ahmad, Safwan, Azlin, lagi Raihan, Mak Yasin. Itu semua adalah nama orang. Jadi nama-nama orang ni tergolong dalam kategori kata nama juga dalam bahasa Arab. Jadi nama orang ni termasuklah nama gelaran. Contohnya korang panggil girlfriend korang baby ke, ataupun korang panggil korang punya boyfriend habi ke, itu pun kategori kata nama juga. Walaupun agak macam nak memuntahkan diri, tetapi tetap juga itu adalah dalam kategori kata nama. Itu nama orang. Okey. Kemudian kita ada satu lagi kata nama, iaitu nama tempat. Jadi nama tempat ni dia tidak boleh dieja dalam bahasa Arab.
kita eja dalam bumi saja. Kita tak berikan dia baris. Contoh dia rembau. Rembau. Ra, mim, ba, alif, waw. Rembau. Kemudian apa lagi? Kuala Lumpur contohnya. Seremban. Apa lagi kata nama? Taman Seri Rembau contoh dia. Apa lagi kata nama? Contoh satu kata nama. Yang Restoran Pak Abu. yang kau punya kau punya tempat tinggal, kau punya taman itu adalah nama tempat. Kemudian benda. Apa sahaja benda, apa sahaja benda yang terlintas dalam fikiran kamu sekarang, telefon ke, laptop ke, pen ke, itu adalah semua dalam kategori kata dalam kategori kata nama. Dan kemudian ada binatang pula. Apa sahaja binatang lah. Tak kira lah binatang tu merayap ke, kaki 4 ke, kaki banyak ke, tak ada kaki ke. Itu semua dalam kategori kata nama. Kemudian tumbuhan. Sayur ke, tumbuhan berbuah ke, tumbuhan tak berbuah ke, pokok bunga ke, keladi ke, apa semua. Itu adalah dalam kategori kata nama. Kemudian sorry ya. Dan kemudian apa lagi? Kata kita panggil kata nama khas. Contoh dia College Vocational Datuk Lela Maharaja. Itu tergolong dalam kategori kata nama. Itu semua adalah kata nama. Okey. So berdasarkan kata nama yang telah kita apa tadi dalam Bilaghatul Malayiyah awalan dengan bahasa Melayu dulu, jangan pening-pening bahasa Arab, nanti dulu bahasa Melayu dulu. Berdasarkan kata nama tersebut, saya rasa-rasalah nak minta kamu 5 contoh kata nama selain daripada yang saya sebut tadi. Okey, apa dia 5 tersebut? Pertama sekali saya nak nama tempat, kemudian saya nak nama orang, nama tempat, nama orang, kemudian saya nak benda, kemudian saya nak tumbuhan dan juga binatang 5. Tolong bagi contoh kata nama yang terlintas dalam kepala otak kamu sekarang, yang terlintas untuk pagi ni. Dah. Jangan bazir-bazir kertas tulis dalam buku korang tu je. Buku korang tu mahal tu. Tahun 2014 harga buku tu RM15 je. Biasalah buat macam mana. Okey, dah. Dalam bahasa Melayu dulu, jangan dalam bahasa Arab. Alah, jangan terlampau advance sangat. Kita ada banyak lagi minggu nak berjumpa ni. Dalam bahasa Melayu dulu. Tenang-tenang dulu. Jangan stres-stres. Ni bahasa Arab ni tak ada yang risau, insya-Allah lulus. Ikut je cakap Ustaz Sabuan, hantar bibi insya-Allah lulus. Okey. Kita mula dengan dari bawah lah. Nurin Nabila. Nurin. Apa 5 contoh? Cuba bagi tahu. Ustaz, tadi Ustaz nak nama tempat, nama orang, haiwan, tumbuhan, satu lagi apa? Saya tak ada. Binatang. Itulah nama tempat, nama orang, haiwan, tumbuhan. Benda. Nama tempat, Seremban. Nama orang, Serembau. Seremban ya. Seremban. Okey, Serembau. Okey. Nama- Aku dengar Serembau tak? Biasalah lain-lain. Betul? Lepas tu? Nama orang, Kalau tak Nurin. dengar lah Nurin. Nama haiwan, harimau. Pokok pisang. Okey. Tumbuhan, pokok pisang. Lain saya tak okey.
Ha? Tumbuhan, Almari, okey, betul. pokok pisang. Benda almari. Itu je lah. Okey. Tak boleh tadi Itu je lah. betul-betul sama Okey, Fitri. 5 benda pula. 5 kata nama. Nama tempat Shah Alam, Okey. nama orang Anissa, benda meja, tumbuhan pokok aloe vera. Lepas Pokok tu aloe vera. Ya, betul aloe vera dia. Aku pun tak tahu aloe vera dalam bahasa Arab apa. lepas tu musang. Musang. Okey, musang. Fakrul. Jangan padam 5 ni ada kerja tempat depan ni tahu. Ada 5 tu ada benda berdasarkan yang korang pilih ada kerja Okey, betul Fakrul? Tempat Kuala Lumpur, Okey. haiwan serigala, Serigala. tumbuhan alamak. Kalau dia sama tak apa ke? Apa yang sama? Saya dah buat lama tapi sama dengan Nuri. Pokok pisang. Tak apalah, tak apa. Tak apa, pokok pisang dekat Shah Alam dengan pokok pisang dekat Kuala Lumpur lain. Oh. Okey. Benda telefon. Okey. Orang tu nama sendiri. Tak kisahlah orang tu nama girlfriend kau ke, nama ayah ke, nama mak tu tak kisah. Orang tu nama saya Fakrul. Okey, Fakrul. Okey. Sabiha. Jangan tukar-tukar Saya tulis Saya. Ya, Sabiha. Okey. Nama Nadir. Binatang kambing. Kambing. Pen pokok kelapa. Okey. Benda kerusi. Kerusi. Tinggal lagi satu. Benda. Oh. Ada pula. Ini tumbuh-tumbuhan. Tempat. Tempat adalah. Tempat. Tempat apa? Selangor. Selangor. Okey. Saya dah pisah. Nama tempat Taman Tasik Permaisuri. Oh ya, okey, Taman Tasik Permaisuri. Tu tak ada dalam bahasa Arab tau. Taman Tasik Permaisuri tak ada dalam bahasa Arab. Kalau tulis nanti Taman Tasik Permaisuri, kau kena eja dalam bahasa Jawi. Tu Nama orang apa tu? Safiah. Okey. Benda Okey. botol. Botol lagi. Tumbuhan pokok mangga. Okey. Lepas binatang kucing. Kucing. Okey, kucing. Linda. Sekejap Ustaz, sekejap. Kejap. Okey. Nama, dengar tak? Dengar. Nama saya Linda. Tempat Perak. Perak. Benda pen. Pen, betul? Binatang binatang tupai. Tupai, Tumbuhan pokok manggis. Pokok manggis. Okey. Aisyah. Nama tempat Rantau. Nama orang Muhammad. Okey. Benda buku. Okey. Tumbuhan pokok durian. Okey. Binatang ikan. Okey. Amar Hakimi. Tempat masjid, nama Okey. Alam, benda minyak wangi, pokok mawar, binatang ikan. Ikan. Okey. Rabi'atul Adawiyah. Bangun pula Rabi'atul Adawiyah dalam bilik tu. Saya. Tempat pedas. Nama Adawiyah. Okey. Benda laptop. Okey. Pokok mata kucing. Okey. Landak mini. Apa landak? Okey. Landak mini.
Oh, okey. Ya, Daniel. Saya Ustaz. Ya, betul. Ada lagi Daniel. Tempat, Hmm. seremban, Okey. benda, buku, Okey. orang, Daniel, Okey. binatang, lalat, Ah, dan tumbuhan, ros. terus jangan tukar lalat tu, ya. Marah. Marah dah sudah Marah belum? Dah. Marah belum? Belum. Okey, Marah. Okey. Tempat benda. Benda almari. Okey, mari sana. Pokok bunga raya. Okey. Haiwan arnab. Okey. Benda gunting. Okey. Nama Hasanah. Ha, Tempat kelang. tempat kelak. Okey. Jadi jangan tukar-tukar ya. Okey, kita pergi kepada jenis perkataan yang kedua. Okay, kita pergi kepada jenis perkataan yang kedua, iaitu al-fi'lu ataupun kata kerja. Kata kerja. Jadi kata kerja ni yang dilakukan oleh benda yang bernyawa. Kena ingat ya. Yang dilakukan oleh benda yang bernyawa. Contoh dia makan, belajar, tidur, menangis dan juga senyum. Dalam bahasa Arab 1 bagi college vocational, kita akan ada 30 kata kerja yang kamu kena ingat. Kamu akan ada 30 kata kerja. Saya tak ingat muka surat berapa, insya-Allah nanti dalam WhatsApp saya akan bagi tahulah. Kalau siapa yang ada perasan kata kerja, maklumkan nanti dalam WhatsApp muka surat berapa Semua yang kamu kena faham, kata kerja ni dilakukan oleh semua benda yang bernyawa. Ustaz, contohnya menyanyi. Radio boleh tak menyanyi? Radio tak boleh menyanyi. Yang menyanyi tu orang. Radio tu dia cuma kita panggil alat saja. Itu kata kerja. Jadi kata kerja saya rasa saya tak perlu minta contoh Saya rasa tak perlu minta contoh. Saya rasa kamu dah ada kata kerja dah. Siapkan 2 kata kerja dalam bahasa Melayu. Saya tak nak tanya apa kata kerja kamu. Siapkan 2 kata kerja. Dan kemudian kita pergi kepada kata kerja jenis perkataan yang ketiga. Jadi jenis perkataan yang pertama kata nama, kamu dah pun bagi contoh. Kemudian kata kerja, yang ni saya tak minta kamu contoh, cuma saya nak kamu senaraikan 2 kata kerja bil lughatil malayuiyah awalan. Dengan bahasa Melayu dulu, jangan risau. So sekat sini saya dah bagi contoh dah, makan, belajar, tidur, menangis, senyum. So selain daripada 5 ni lah. Dan kemudian yang ketiga al-huruf ataupun kita panggil kata sendi ataupun kita panggil kata sendi. Jadi untuk kata sendi ni dia di dalam bahasa Arab college vocational ada 11. Ada 11. Ada 11. Jadi sebelum saya tunjukkan kamu yang ni dalam muka surat. Okey, nampak? Nampak. Okey, alhamdulillah. Nampak? Jadi yang ni ialah kata sendi ataupun al-huruf. Dalam kalau ilmu bahasa Arab, kata sendi ataupun al-huruf ni banyak sangat. Huruf athaf, huruf jar, huruf macam-macam lah akhwat inna, akhwat kana semua. Jadi semua yang tu adalah kita panggilkan huruf. Tapi dalam bahasa Arab vocational, kamu hanya akan belajar 11 sahaja. Kamu akan belajar 11 sahaja. Yang pertama fi. Jangan tengok yang bahasa Arab dulu, tengok makna dia dulu. Dia ada 3 penggunaan dia. Fi ni kamu boleh maksudkan dia di ataupun di dalam ataupun pada. Contohnya, saya tinggal di Seremban. Okey Kemudian Ustaz, saya. Ustaz tak buka ke slide tu? Ustaz tak tekan. Dah buka dah tekan tak nampak Tak nampak. Dia tak bergerak. Dia tak. Tak apa. Kalau macam ni nampak tak? Okey, nampak. Okey, tak apa. Okey, so ni adalah huruf atau kata sendi. Jangan tengok yang bahasa Arab dulu
fi. Tengok yang makna dia dulu. Untuk perkataan fi ni dia ada 3 makna, di dalam dan juga pada. Contoh ayat, saya tinggal di Seremban. Saya belajar di dalam kelas. Ini tak ada dalam kelas lah, di dalam bilik. Saya makan pagi pada waktu pagi. Itu dia punya contoh contoh ayat, contoh penggunaan fi. Kemudian huruf yang seterusnya min. Min ni saya dari Seremban. Meja berasal daripada kayu. Itu penggunaan min. Itu saya nak masukkan, nak bagi contoh apa dia kata sendi ya. Kemudian ala, atas ataupun di atas. Beruk atas pokok. Saya duduk di atas kerusi. Itu ala. Kemudian ila, ke ataupun kepada. Saya pergi ke sekolah. Saya menulis surat kepada emak saya. Kemudian li, untuk. Saya membeli nasi lemak untuk emak saya. Ka, seperti. Saya cantik seperti bulan. Contoh. Itu contoh apa dia punya dia punya kata huruf, kata sendi. Be, dengan. Ini tak ada kena-mena dengan baby ataupun panggilan kamu lah untuk girlfriend ataupun tak ada kena. Be Be ni maksud dia dengan. Cuma dia dengan ma'a ni bersama. Be ni maksudnya dengan benda. Saya pergi ke sekolah dengan basikal. Bid dan rojah, dengan basikal. Tapi kalau nak kata saya pergi sekolah dengan mak saya ataupun dengan kawan saya, ma'a. Saya pergi ke sekolah bersama kawan saya. Ma'a. Okey, kemudian an. Saya berbual tentang dia ataupun tentang ayah saya, contoh. An. Kemudian ada wa, maksud dia dan. Saya dan Ali berkawan baik. Dan kemudian ada au, maksud dia atau. Au ni maksud dia atau. Kamu pilih sekarang, dia atau saya, kata drama pukul 7. Okey. Jadi itu adalah kata sendi. Itu adalah kata sendi, 11 kata sendi yang akan membantu kamu untuk membina ayat kemudian. Jadi kita dah pun belajar 3 kata kerja. Kita dah belajar pun 3 jenis perkataan. Maknanya kalau kamu buka Quran saja, buka Quran ataupun apa pun saja kitab bahasa Arab, dalam kitab tersebut hanya ada 3 jenis perkataan saja, iaitu apa? Boleh tak sama-sama kita recall? Apa dia? Kata nama, betul? Kemudian kata kerja dan kemudian kata okey, kata sendi. Okey. Jadi jenis perkataan ni ada mesej lah. Apa mesej ni? Ustaz, yang kata kerja tu, okey, terima kasih Adawiyah. Muka surat kata kerja tu muka surat 72. Okey, 72. Semua pergi tengok kejap muka surat 72. Semua tengok muka surat 72. Jumpa tak? Jumpa. Jumpa tak? Jumpa Jumpa. Okey. Itu adalah semua kata kerja yang kamu kena hafal lah. Itu dah maksudnya. Okey. Jumpa. Kalau jumpa, alhamdulillah. Jadi kata kerja seorang dah jumpa pun muka surat 72 tu. Saya tolong sebut, baca satu kata kerja, baca satu je yang ada dalam tu. Yarkabu. Yarkabu. Mana yarkabu? Menaiki. Menaiki. Dia yarkabu ni maknanya sama. Dia yarkabu ni khusus kepada macam basikal, naik basikal, menaiki basikal, menaiki motor. Okey, Amar, baca satu kata kerja. Yakumu. Bangun. Yakumu, bangun. Okey, kemudian Nurin, satu kata kerja selain daripada yakumu dengan yarkabu. Yusalla. Yusalla, yusalli. Okey, mana yusalli? Sembahyang. Okey, Sabihah.
Tabiah ni mana video dia ni, kamera ni. Dia pergi sarapan ke Ustaz Safwan pun. Ya saya. Mana engkau ni? Tak nampak pun. Alah. Okey. Apa alah okey pula. Semua buka kamera. Ustaz Safwan buka kamera. Semua kau bayangkan Alah Ustaz Safwan buka Ustaz. kamera. Okey. Tak Apa? apa. Satu baca satu apa ni? Satu kata kerja dalam Pusat 72 tu. Ya sibu. Ha? Ya sibu. Yang apa tu? Lompat-lompat. Oh ya, okey okey, Yaksifu. Okey. Mak Fakrul. Satu kata kerja. Yakifu. Yaqifu, berhenti. Okey, Aisyah. Satu. Yaqra'u. Yaqra'u. Okey. Yaqra'u tu apa? Yaqra'u Baca. membaca. Okey, ada ya? Yatakallamu. Yatakallamu mana yatakallamu? Bercakap. Bercakap. Okey, Asana. Yarsumu. Apa dia? Yarsumu. Biar semua, semua. Menulis. Melukis. Melukis. Ya, tahu tu. Ya, okey, betul. Merah. Merah. Oh, merah. Merah lain tak ada lah. Daniel. Yanamu. Yanamu. Jadi lepas pukul 9 ni kita Yanamu sama-sama lah. Ya, kau Yanamu ni maksud dia tidur ya. Okey, Linda. Yajri. Yajri ni lah lari. Fitri. Yarmi. Yarmi. Oh, Yarmi ni baling. Dia baling dengan apa? Okey, tunggu Mairah tak apalah. So itu adalah kata kerja yang nak tak nak. Itulah yang akan ditanya di dalam imtihan dalam kita kata dalam peperiksaan nanti dan kemudian 11 kata sendi yang saya sebutkan tadi. Okey, jadi sebagai kerja. Dia dalam paling satu ni sebagai kerja kamu mesti ada kerja kan, betul-betul. Ni kerja untuk kelas ni yang sejam lagi nanti yang tu akan saya bagi kemudian Jadi untuk kerja bina 2 ayat. Menggunakan korang punya kata nama, kemudian pilih kata kerja, kemudian ada kata sendi. Kata sendi itu ada dalam yang ni lah, yang ni saja. Yang ini sahaja dibenarkan, yang ini sahaja. Yang 11 tu Jangan sebelah tu, ni cukup yang 6 ni. Dan daripada dengan pada seperti. Ni saja. Selain daripada ni tidak diterima. Kata kerja ni kamu boleh bebas pilih daripada muka surat 72 dan kemudian kata nama kau hanya tukar-tukar Yang kata nama kau orang tadi, yang pokok arnab lah, yang arnab lah kucing, mata kucing, apa semua tadi, yang tu kata nama kau orang So, buat 2 ayat yang rasa-rasanya mafhumah. Makna mafhumah? Maknanya yang difahami, yang korang faham. Yang korang, kan ada 5 kata nama. Nak buat 2 ayat je. So pilih lah antara 5. Pilih, jangan gabung-gabungkan. Saya makan di Rembau bersama dengan kucing saya, tak payah. Oh, sekali kan ke? Tak kan? Tak. Jangan susah-susah. Bahasa Arab vocational tak susah ada, jangan risau Tak payah susah-susah. Asana bro. Jangan susah-susah tenang-tenang aja Buat 2 ayat bil lughatil malayuiyah awalan. Ini sebab apa kita nanti nak akan ada konstruk ayat pendek. So saya nak biasakan kamu untuk buat ayat bistikhdam al kalimat mafhumah. Menggunakan kalimah-kalimah perkataan-perkataan yang kamu tahu. Bukan perkataan yang kamu tak tahu. Contohnya teknologi maklumat, contohnya cakrawala, galaksi, apa lagi. Itu semua tak payah dia menyusahkan kepala otak je Kita belajar yang biasa-biasa saja Yang biasa-biasa saja. Okey. Jadi saya rasa sampai sini dulu kelas kita.
Jadi yang tu buat ada lagi 7 minit ni, korang jangan tinggalkan meja dulu. Buat 2 ayat tu. Jadi 2 ayat tu kamu tolong PM tepi saya. Bila PM tepi saya, pastikan ada nama, ada kelas dan juga jangan lupa hashtag kita untuk musim ini, hashtag Ustaz Handsome 2021. Bini aku pun meluat dengar depan ni. Okey. Jadi jangan apa? Jangan lupa hashtag nama, kelas dan juga hashtag. Kemudian 2 ayat kamu menggunakan kata nama, kata kerja dan juga kata hubung yang ada 6, kata hubung 6 saja. Yang kata kerja kamu gunakan mana-mana, kata nama yang kamu sebutkan pada saya. Okey, ada apa-apa soalan? Sabiha. Ya. Ya. Ya, dah ya. Abi tahu satu pasal kali. Macam mana? Tak dengar. Alah, hai. Dah berhenti dah video kan. Apa benda? Mana video kau ni? Apa ni? Ada weh, apa dia? Sambung balik. Tak. Biar nak Ustaz terangkan video tu yang pasal bergambar tu. Video bergambar. Apa macam mana? Folio. Oh, folio bergambar. Oh, okey. Folio bergambar ni mudah je. Saya minta kamu buat Kamus. buat kamus bergambar. Apa maksud kamus bergambar? Maksud dia ada gambar, dia ada perkataan bahasa Arab, dia ada perkataan bahasa Melayu. Kamu ada 2 pilihan. Sama ada kamus tersebut ada tajuk ataupun tidak ada tajuk. Ada tajuk ataupun tidak ada tajuk. Kalau tajuk dia saya bagi tadi 3 je tajuk, betul? Saya bagi 3 je tajuk. Saya tak ingat, nanti saya kena buka balik slide yang lain tu, kena ada 3 je tajuk. Kalau kamu buat menggunakan tajuk tersebut, salah satu daripada 3 tajuk tu, saya minta kamu buat 20 patah perkataan saja. Makna 20 gambar, 20 perkataan bahasa Arab, 20 perkataan bahasa Melayu. Tetapi kalau kamu nak bebas, maknanya kejap buka muka surat ni binatang, muka surat ni kambing, muka surat ni buah, muka surat ni orang ni apa, itu kamu kena buat 50 patah perkataan. Nampak? 50 patah perkataan. Tetapi tidaklah saya maksudkan kena buat ikut muka surat, terpulang. Kamu nak buat poster besar ke, dalam tu semua ada 20 pun boleh juga. Ataupun kamu nak buat kecil-kecil, besar-besar, apa kita panggil macam besar-besar telefon kan, pun boleh juga. Terpulang kreativiti kamu, ya saya. Kalau macam buat macam buku scrap tu boleh ke? Kan jangan kata buku scrap, macam scrap getah pun boleh juga. Terpulang pada kamu. Tak ada masalah. Okay. Yang penting kreativiti kamu. Saya bukan jangan hantar folio macam sebelum ni kau hantar. Kan selalu kau biasalah pengurusan perniagaan kan. Kalau hantar folio tu dengan kertas, dengan binding apa semua kan. Dengan surat sapuan ni tak payah. Yang penting korang selesa buat benda tu, cantik lah. Jadi mana yang cantik saya akan hantar pasti Taman Parujaya. Pusat Asuhan Tadika Kanak-kanak Islam di Taman Parujaya lah. Saya akan hantar pada diorang. Mana yang cantik lah. Kalau setakat macam folio biasa tu yang selak ada binding tepi tu, saya akan jadikan kenang-kenangan lah untuk Ustaz Ahmad Safwan. Itu saja. Okay, clear? Boleh faham tak pasal folio? Faham. Tak ada masalah. Okay, jadi saya sampai sini dulu. Ada apa-apa soalan lain? Tak ada Sabiah ada soalan? Sabiah ni pemalu punya orang ni, tak sangka Sabiah. Ustaz. Ya. Ayat tadi tu hantar kat WhatsApp kan? Ya, tak kisahlah, biasalah. Korang kan sibuk. Jadi lepas dia ada kelas. Bukan tahun depan. Anak hantar minggu ni lah, Okay. Fitri ada soalan? Ya, 2 ayat. Fitri ada soalan? Ada. Linda ada soalan? Ada. Syarul? Daniel ada soalan? Ada. Wiyah ada soalan? Tak ada. Ada soalan tak ada ya? Tak ada, okey. Amar ada soalan? Nurin Nabila ada soalan? Ustaz, Ya, kalau saya. yang kata kerja tu kan nak ambil dekat sini boleh ke? Ke tak Ya, boleh? memang ambil daripada situ, 72. Oh, ya. 72 je. Okey. Saidah Nafisah ada soalan?
Ustaz, yang folio tu nak kena tulis nama kelas ke? Semua tu yang biasalah. Kena tulislah. Kalau kau buat poster tu, tulislah kecil atas tu. Masa Puan Abir Raihan, DVM 2 Perusahaan Perniagaan, Kevin LM. Dah cukup lah. Tapi kalau kau buat macam biasa tu yang ada kertas tu kan, banyak-banyak tu, yang ada binding tepi tu, buatlah lambang, collage apa semua. Pandai-pandai kau lah. Pak Krul ada soalan? Tak ada. Aisyah ada soalan? Tak ada. Ada soalan. Ain Hasanah ada soalan? Mairah? Oh, Mairah rasa dia nampak gambar dia, tapi tak apalah. Saya harap insyaAllah semuanya clear. Jadi kita berjumpa secara dalam WhatsApp. InsyaAllah nanti saya akan bagi video tentang tajuk yang sama juga, jenis perkataan dan juga kerja yang akan bakal menyusul untuk kamu buat pada hari Jumaat nanti. Okey, terima kasih kerana sudi hadir kelas saya. Ya, nak ambil gambar kehadiran. Kena ambil gambar kehadiran lah. Jadi please semua tolong on kamera. Sabiha boleh on kamera Sabiha. Okey, apa tudung tu tak work. Okey, 1 2 3. Terima kasih semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amaltu suwan wa zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sister. Terima kasih Ustaz. Korang. Ya, korang.